Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Muliakan barisan ahli Jabatan Kuasa Surau, para jemaah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita mengucapkan syukur pada Allah Azza wa Jal kerana pada malam ini, malam yang penuh dengan kemuliaan ini, kita dapat sama-sama hadir untuk menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan diberikan kesempatan untuk kita duduk sebentar dalam surau ini, mengisi masa kita di antara maghrib dan isya ini dengan perkongsian ilmu. Mudah-mudahan keberadaan, kehadiran kita pada majlis seperti ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kita kepada kita yang banyak, hapuskan segala dosa-dosa kita dan mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah, malam ini masuknya waktu maghrib, bermaksud kita dah sampai pada 30 Ramadan, 30 Syaban. Maksudnya kalau tak ada arang melintang, tapi biasanya memang betul lah tu, ikut jadual, ikut kalender tu, insya-Allah kita akan mula berpuasa pada hari Ahad dan malam esok kita start tarawih. Bermaksud 30 Syaban, kalau dalam bahasa fiqahnya dipanggil sebagai hari Syak. Kalau tuan-tuan pernah dengar, ada satu hari pada hari terakhir di bulan Syaban, iaitu sebelum masuk Ramadan, dipanggil sebagai hari Syak. Esoklah, tapi kira bulan Islam tu kira start maghrib lah. Hari Syak ni hari yang diharamkan untuk kita berpuasa. Satu hari Ammar bin Yasir, sahabat Nabi SAW, dia sedang duduk dengan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian dibawa kepadanya seekor kambing yang dah dimasak lah untuk dimakan. Kemudian ada setengah daripada sahabat yang ada dalam majlis tersebut, dia makan, ada setengah yang lain tak makan. Bila ditanya kenapa tak makan, dia kata kami puasa. Maka Ammar bin Yasir kata, man sama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa pada hari yang mana jatuh pada hari Syak, maka dia telah melakukan satu maksiat lah terhadap Abul Qasim. Abul Qasim ni Nabi lah, gelaran kepada Nabi SAW, Abu Qasim. Jadi hari Syak itu hari 30 Ramadan. Kenapa diharamkan berpuasa? Kerana pada hari tersebut hari yang tidak pasti adakah dia Ramadan atau Syaban. Kalau Syaban tak start lagi lah puasa. Kalau Ramadan dah wajib puasa. So disebabkan dia keadaan sedemikian, kita panggil sebagai Syak. Kita tahu dalam bulan Islam dia tidak boleh ada 28, tidak boleh ada 31, sama ada 29 atau 30. Bila dia ada 30 Syaban begitu, disyaki ataupun boleh jadi ada kemungkinan mungkin dah masuk bulan Ramadan. Tetapi kalau dikira secara hisab, dia belum masuk lagi lah Ramadan. Cuma kalau dah nampak nak bulan, kena puasa lah, walaupun 29 bulan tersebut. Baik. Dan itu juga menandakan bila masuknya hari Syak, itu menandakan bahawa Ramadan sudah betul-betul menghampiri kita. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah, saya rasa pada 2 minggu lepas kot, atau minggu lepas hari Jumaat, kita dah pun berjumpa dalam tazkirah sebelum Jumaat, dan saya menyentuh sedikit berkenaan dengan Ramadan. Jadi bila saya diminta untuk sahabat Tuan Imam untuk bagi kuliah kepada tuan-tuan, kita pun maksudnya kuliah jemputan, tak ada kitab apa semua, maka
bersempena kita nak menyambut Ramadan itu, kita mungkinlah sama-sama sekali berkongsi mengenai Ramadan. Cumanya pada malam ini saya ingin fokuskan, kalau tuan-tuan masih ingat pada 2 minggu lepas, pada tazkirah maghrib dan tazkirah Jumaat tersebut, saya fokuskan kepada ibadat doa. Jadi pada malam ini saya ingin fokuskan pada 2 lagi ibadah yang kita mungkin boleh tumpukan dan berikan perhatian yang lebih pada bulan Ramadan tahun ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita tahu Ramadan ini adalah satu bulan yang kita anggap sebagai tetamu. Kalau nasyid itu tetamu mulialah, tetamu apa macam-macam istilahnya. Tetapi adat tetamu itu, tuan rumah kena beralah banyak supaya tetamu itu rasa betul-betul selesa. Itu adat tetamu. Hatta orang Melayu ni kalau musuh datang rumah pun dia layan tetamu juga, walaupun yang datang tu musuh. So apabila Ramadan itu datang, dan Ramadan adalah tetamu, bukan kita yang tetamu. Sebab apa? Sebab yang akan meninggalkan adalah Ramadan, bukan kita yang meninggalkan Ramadan. Ramadan yang akan meninggalkan kita nanti bila masuknya Syawal. So siapa yang meninggalkan, dia lah tetamu. Kita tuan rumah. Tuan rumah ni dalam Islam, bila tetamu datang, ada benda-benda yang kita harus tolak tepi ataupun consider sedikit untuk kemaslahatan tetamu. Hatta dalam perkara yang sunat pun, yang biasa kita buat, sebabkan tetamu kita datang, kita kena consider sedikit amalan sunat. Contohnya, apabila Abu Dzar Al-Ghifari datang melawat, Salman Al-Farisi, sahabat Nabi, datang melawat Abu Dzar Al-Ghifari di Madinah. Salman Al-Farisi masuk rumah, dia kawan baiklah. Salman Al-Farisi tengok isteri Abu Dzar dalam keadaan tidak berapa terurus. Tak teruruslah, tak macam isteri orang lain. Jadi Abu Dzar tanya kepada isteri Salman, kenapa jadi begini? Terbalik. Salman yang datang ke rumah Abu Dzar, dan Abu Dzar punya isteri tak berapa nak terurus. Jadi Salman tanya kepada isteri Abu Dzar, kenapa begini? Dia kata, inni imra'atun mutabadzilah. Aku ni, keadaan aku ni tak berapa nak terurus, kerana Abu Dzar dia tidak menginginkan dunia lagi. Sebab Abu Dzar ni orang zuhud, semayang kuat, puasa kuat, apa segala kuat lah. Sebab akhirat memang kuat habis lah. Jadi disebabkan fokusnya yang terlampau kepada akhirat, dia meninggalkan dunia. So keluarga dia pun macam tertinggal lah juga. Isteri ni pun tak ada gelang baru, baju baru, apa semua tak ada. Tak berapa nak tu sangat. So isteri dia dalam keadaan begitu, dan Salman melihat benda ini tidak berapa nak tepat. Betul lah kita habis banyak masa pada akhirat, tapi tak berapa tepat sehingga meninggalkan keluarga, sedangkan wajib bagi nafkah pada keluarga. Jadi bila makan dihidang, Salman sebagai tetamu, Abu Dzar tuan rumah. Abu Dzar tuan rumah pun dia kata, wahai Salman, makanlah. Salman kata, aku takkan makan melainkan kamu makan sekali dengan aku. Sebab apa dia kata macam tu? Sebab dia tahu Abu Dzar dia puasa hari itu. Dia akhirat, kepala otaknya akhirat sahaja. Maka hari itu dia puasa. Hatta walau tetamu dia datang rumah pun dia puasa juga. Jadi Salman nak trick dia. Salman kata, aku tak makan melainkan kau makan sekali. Maksudnya dia nak suruh buka lah. Dia nak suruh buka. Sebab puasa Abu Dzar tu puasa sunat, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib lain cerita lah. Jadi Salman buat trik begitu supaya Abu Dzar buka puasa hari itu untuk memuliakan tetamu, kerana memuliakan tetamu itu wajib. So Abu Dzar puasa, makan sekali. Kemudian bila tibanya malam, Abu Dzar ni qiyamul lail dahsyat. Orang qiyamul lail hujung malam, dia qiyamul lail awal malam dah habis dah qiyam. Maksudnya lepas isyak dah start qiyamul lail. Lepas isyak dah start qiyamul lail. Jadi Salman dia kata dengan Abu Dzar, bila Abu Dzar nak start qiyam pada waktu malam, dia kata, kau tidur dulu. Tidur. Dia suruh tidur. So Abu Dzar pun tidur sehinggalah 1/3 terakhir malam. Maksudnya nak masuk subuh lah, sebelum subuh. Barulah Salman kejutkan Abu Dzar. Jadi dia kata, marilah kita sama-sama qiyam. Marilah, sebab inilah waktu yang sebenar untuk qiyam. Supaya dia nak ajar
Abu Dhar bahawa betul lah semayang ni memang bagus apa semua, tetapi ada ketika-ketika yang kita kena bagi hak pada benda yang lain. Maka Salman pun kata, inna li rabbika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Dia kata Tuhan kamu ada hak ke atas kamu, ahli keluarga kamu ada hak ke atas kamu, diri kamu juga ada hak ke atas kamu. Maka bagilah hak kepada mereka itu yang sepatutnya. So kalau waktu Tuhan punya hak ialah kita ibadat, tetapi waktu keluarga punya hak, maka kita tunaikan hak keluarga, habiskan masa bersama dan sebagainya. Kalau diri kita punya hak, itu rehatkan diri, tidur, tenaga dan sebagainya. Maka bagi hak kepada semua mengikut hak yang sepatutnya mereka dapat. Abu Dhar, dia rasa macam tak berapa nak puas hati dah sangat, sebab dia kena tegur isu tersebut. Jadi dia bawa kes ni pergi jumpa Nabi SAW. Dia cerita, mengadukan Nabi SAW tentang Salman, dia dah datang rumah aku, dia tahu tapi dia nak mengajar aku pula. Akhirnya Nabi SAW kata apa? Sadaqa Salman, betul lah apa Salman buat tu, apa perbuatan Salman tu betul. Jadi selain daripada hadis ini, selain daripada cerita bahawa kita ini sepatutnya bagi hak sama rata kepada semua yang terlibat dalam kehidupan kita, bukan hanya kita bagi hak pada Tuhan sahaja. Kita ada hak pada keluarga, ada hak pada diri kita. Dalam masa yang sama, dalam hadis ini juga terkandung bahawa apabila tetamu datang, kadang-kadang ada perkara sunat yang kita consider untuk tinggalkan pada hari tersebut kerana memuliakan tetamu. Begitu saya nak relatekan tentang Ramadan ini. Kadang-kadang ada benda bukan perkara sunat pun, kalaulah dalam Islam tetamu datang, perkara sunat pun kita tak perlu buat. Maksudnya consider untuk tak perlu buat pada hari tersebut kerana nak muliakan tetamu. Seperti yang Salman ajar pada Abu Zar tadi, tak perlulah puasa sunat hari itu, tak perlulah qiyamul lail daripada awal malam. Apatah lagi kalau perkara itu harus. Kita tetamu datang, Ramadan datang, ada banyak perkara harus yang kita buat selama ini. Kita mungkin bagi banyak diri kita makanan, bagi banyak diri kita masa rehat, bagi banyak diri kita hubungan kita dengan kawan-kawan, keluarga, dengan banyak perkara harus yang kita buat. Yang benda tu harus saja. Kita banyak masa kita pada kerja, pada keluarga, pada itu banyak, terlampau banyak. Maka bila tetamu datang, Ramadan datang, kita kurangkan sedikit perkara yang harus itu demi kita memuliakan tetamu yang datang. Kalau selama ni kita peruntukkan satu hari itu mungkin 4-5 jam meeting sahaja contohnya, maka kita kurangkan sedikit semata-mata nak memuliakan Ramadan itu, dan juga perkara-perkara harus yang lain. So di sini pada malam ini insya-Allah saya nak kongsikan dua ibadat ini yang sememangnya kita buat setiap kali datang Ramadan pun, tak ada kita tinggalkan pun. Tetapi kita nak pada tahun ini, Ramadan pada tahun ini, kita buat ibadat yang sama itu, tetapi dengan kualiti yang berbeza. Ibadat yang sama, saya yakin semua buat ibadat ini. Sepanjang Ramadan datang semua akan buat. Tetapi kita nak Ramadan yang datang pada tahun ini, ibadat itu kita buat tetapi dalam kualiti yang berbeza. Dan kita tahu Islam sangat pentingkan kualiti, sangat pentingkan kualiti. Tidak semestinya suatu benda itu, amal ibadah itu, dia menjadi hebat kerana kuantiti. Kadang-kadang kualiti lebih penting. Kualiti lagi penting. Baik. Ibadah yang pertama yang saya nak kongsikan sama tuan-tuan pada malam ini adalah puasa. Puasa. Kita memang kita takkanlah mustahil bila Ramadan kita tak cerita pasal puasa. Ramadan itu puasa, pula puasa. Tidak ada Ramadan, maka tidak adalah puasa yang wajib. Baik. Kita puasa setiap tahun, setiap kali Ramadan mustahil. Kalau saya dengan tuan-tuan, takkanlah kita nak cerita macam mana cara kita nak kekalkan tenaga sampai maghrib. Itu cerita dengan budak, baru nak puasa mungkinlah. Macam mana cara nak sahur yang betul supaya kita boleh bertahan kenyang sampai tengah hari. Itu mungkin pada pula sekolah rendah, sekolah menengah. Tapi dengan tahap begini, kita sepatutnya cerita, walaupun cerita tentang puasa, tetapi tahap penceritaan itu jelas berbeza. Material benda yang diceritakan tentang puasa itu berbeza.
Kalau kita tengok sekarang, banyak seminar, bengkel, kelas, apa sahaja yang dianjurkan sebelum Ramadan sebagai persediaan Ramadan, cerita tentang puasa. Yang puasa ini, cerita pasal puasa, mereka banyak menyentuh tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan benda itu tidak dapat dinafikan, sangat bagus, sangat baik. Terutamanya perkara-perkara yang membatalkan puasa yang berkaitan dengan yang kontemporari ini, yang sekarang ni. Pakai ubat asma batal ke tidak, tukar darah, derma darah batal ke tidak, ni yang baru ni, test covid dan puasa batal ke tidak, apa segala yang baru-baru ni. Ramai, kalau 10, kalau kat Facebook tu 10 bengkel, 10 apa benda kelas, 9 tu cerita pasal isu yang sama, iaitu perkara-perkara yang membatalkan puasa yang terkini, yang kontemporari ini. Sebab kita nak tahu, dan benda itu tak ada masalah, sangat-sangat bagus. Batal ke tidak bini dan sebagainya, insulin batal ke tidak, dan benda-benda yang lain. Tetapi pertama sekali saya nak claim, benda ini sangat penting, tak ada masalah untuk kita belajar benda tersebut. Cumanya ada satu benda yang saya nak tekankan pada malam ini, iaitu suatu perkara ini para ulama tidak mengatakan dia batal puasa. Kalau insulin ada khilaf, ada kata batal, ada kata tak batal. Kalau ini tukar darah, kalau derma darah, ada kata batal, ada kata tak batal. Yang ni, perkara ni tak ada ulama yang kata batal. Maksud batal kat sini dari sudut fiqh, dia kena qada. Itu maksud batal. Dia kena qada. Masuk Syawal nanti ataupun bila-bila selain Ramadan tahun depan, dalam tempoh 11 bulan tu dia kena cari satu hari untuk qada puasa tu. Itu maksud batal. Maksud batal. Baik. Tak ada yang kata batal. Tetapi mereka sepakat mengatakan melakukan perkara ini akan mengurangkan atau menghilangkan pahala puasa. Tapi tak sampai batal. Maksudnya setengah orang dia kata ini batal ni, penting ni. Bila begitu sebut batal, maksudnya penting lah. Penting kita tahu sebab dia batalkan puasa. Berapa ramai orang yang buat benda ni rupanya batal puasa dia. Jadi kita takut lah. Bila sebut batal puasa dia takut lah. Dan pula dia sebut ramai orang yang buat, kalau kata tak tahu benda ni batal, lagi kita takut. Kan? Manusia ni dia takut apabila benda tu rupanya dah lama dia buat, tapi dia tak tahu benda tu salah ataupun benda tu bahaya. Jadi bertambahlah ketakutan. Amalan ini ataupun perkara ini semua kita tahu, tetapi dia tidak sampai membatalkan puasa. Sepakat ulama kata tak batal puasa. Cuma je dia mengurangkan atau menghilangkan pahala puasa. So bila kita dengar begitu, kita punya tahap ketakutan itu dia agak kurang sikit. Macam tadi tu, tadi kita kata batal puasa, berat lah. Cuma je tuan-tuan, disebabkan kita punya fokus itu dah terarah ke sana begitu banyak, akhirnya kita kurang fokus kita pada perkara yang saya nak sebut ni. Iaitu apa? Iaitu maksiat berkaitan dengan lidah. Mengumpatnya, mengadu dombanya, menghinanya, mengutuk, mencaci, apa segala yang berkaitan dengan lidah itu, yang selalu yang kita tahu maksiat yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dia tak batal puasa. Kita hina orang, kita kutuk orang, kita lagakan orang, apa sahaja yang berkaitan dengan lidah, itu tak batal puasa. Tetapi dia mengurangkan dan menghilangkan pahala puasa itu begitu banyak. Dan kita tahu benda yang menyakitkan kita apabila kita melakukan satu perkara tapi kita tak dapat return daripada ataupun balas balik daripada perkara tersebut, sakitlah kita. Contoh, ada orang dia duduk rumah apartmen 30 tingkat. Dia duduk rumah apartmen 30 tingkat. Dia siap-siap nak pergi kerja, keluar kabut apa segala ni, kemudian dia turun sampai dekat tempat parking kereta, rupa-rupanya dia tertinggal kunci kereta. Taubatlah, dia sangkut jalan kaki kereta daripada naik atas balik, semata-mata nak ambil kunci kereta. Sebab apa? Sebab benda itu dia kata sakit, menyebabkan sakit hati. Sebab kita dah sedaya upaya berusaha, tapi kita tidak mendapat kesan daripada perkara tersebut. Sama lah juga dengan amal ibadah. Kita sangka amal ibadah kita diterima dari sudut fiqahnya. Maksud apa? Maksudnya dia tak perlu qada betul. Dari sudut fiqahnya dia diterima pahala kita hari itu, tak ada masalah. Tetapi apabila diangkat oleh para malaikat, kualiti tak ada, nilai kosong, macam tin kosong. Puasa betul, cantik packaging, tapi air tak ada. Macam inilah contoh.
Packaging cantik dengan botolnya, dengan itu ini, tapi air tak ada. Ataupun air yang ada tak ada kualiti. Air yang ada tak ada kualiti. Begitulah puasa yang hebat jaganya pada sudut perkara yang membatalkan puasa, tetapi dipenuhi dengan maksiat berkaitan dengan mulut. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata as-shawmu junnah, pahala itu, puasa itu perisai. Fa in kana fi shawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Apabila kamu berpuasa, maka jangan kamu bercakap benda yang jelek-jelek, benda yang mengarut, menghina, mencaci, memaki apa segala. Wala yaskhab, jangan menjerit-jerit, jangan marah, tak tuhara dan sebagainya. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Apabila ada orang yang memaki kamu, yang menghina kamu, mengutuk kamu, memarahi kamu, maka kamu kata falyaqul inni sha'im. Kamu kata kepada mereka, sebenarnya bukan mereka, kata pada diri kamu. Nak balas balik, kata inni sha'im. Sebenarnya memanglah kata balik pada mereka, pada inni sha'im, tetapi sebenarnya kita pujuk diri kita, aku nak balas balik ni. Kalau hari biasa memang aku balas balik ni. Orang kita duk tuduh kita, duk hina kita, duk kutuk kita ketika kita berpuasa, maka kita kata pujuk diri kita falyaqul inni sha'im, aku puasa. Nabi sebut dalam hadis, bermaksud benda itu berlaku, dan bermaksud benda ini sebenarnya sangat penting untuk kita ambil berat. Kita tahu betul, awam tahu bila puasa maka dia perut dia kosong. Bila perut dia kosong maka dia mudah untuk marah. Mudah untuk marah. Kadang-kadang orang balik kerja, dia balik kerja dalam keadaan tempoh begitu, letih, lapar. Daripada rumah dia sampai ke pejabat, daripada pejabat sampai ke rumah dia boleh jadi tak jauh, tapi entah berapa orang dia maki disebabkan keadaan sedemikian. 5 km je, tapi 50 orang kena maki. Kadang-kadang alasan tak menasabah pun. Contohnya, sebab keadaan sedemikian, dengan laparnya, dengan letihnya, dengan penatnya, dengan itunya, akhirnya dia terlibat dengan maki, dia terlibat dengan habis segala dosa berkaitan dengan mulut. Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan bercakap bohong, berdusta, maksud dia dalam cakap dusta, kemudian dia buat perkara yang bohong, maka Allah SWT tak ada hajat, ataupun Allah tak kisah pun dia bagai nak letih, bagai nak rak dia puasa itu, dia tinggalkan makan dan minum dia itu untuk puasa, Allah tak kisah. Bahasa kita, bahasa orang sembilan maksudnya, tak apik lah, maksud tak kisah. Tak kisah, kamu letih betul puasa, tapi disebabkan kamu tu dalam puasa kamu berbohong, berdusta dan sebagainya, cakap ni tak betul, maka puasa kamu itu tidak ada keperluan bagi Tuhan. Dari sudut fiqahnya betul lah, puasa dia itu tak kena qada, betul, tak ada masalah. Dia dikira puasa 30 hari. Cuma dia nilai dan kualiti puasa dia tu habis, rosak. So kita harus memastikan perkara tersebut tidak berlaku lagi pada puasa kita tahun ini. Perkara itu sangat-sangat penting untuk kita memastikan kualiti puasa kita. Kita sangat ambil berat pada sahur. Kalau kita punya anak tak bangun sahur lambat, kita memang marah. Cucu kita bangun lambat, kita memang marah, betul. Puasa kena sahur, bukan main lagi kita mengajarnya. Tetapi dalam bab itu sangat penting, betul, sahur, sunat sahur itu membezakan puasa kita dengan puasa orang bukan Islam. Macam-macam perkara yang baik pasal sahur, kita ambil berat pasal itu ini. Tapi dalam masa yang sama ada benda juga kita kena ambil berat perkara ini, iaitu kita memastikan puasa kita, dalam tempoh puasa kita itu, lidah kita itu tidak melakukan perkara-perkara yang maksiat seperti ini. InsyaAllah puasa kita itu bernilai. Itu yang pertama. Ibadah yang kedua yang saya nak kongsikan untuk kita sama-sama perbaiki adalah satu ibadah yang sangat juga dominan ataupun sangat-sangat masyhur kaitannya dengan Ramadan, iaitu qiyam. Qiyam di sini semayang malam lah. Kalau Imam Melayu dia sebut qiyamul lail, semayang malam lah. Tapi saya nak fokus pada semayang yang hanya ada pada Ramadan, iaitu tak ada pada waktu lain, iaitu sebagai tarawih. Tarawih ini semayang yang khusus pada ketika mana dilakukan pada bulan Ramadan. Dan hatta Nabi SAW, walaupun hadis berkenaan dengan tarawih pada zaman Nabi ni tak banyak, tetapi ada satu babak yang menarik berlaku pada zaman Nabi SAW.
apabila Nabi sembahyang malam pada bulan Ramadan. Bila Nabi sembahyang pada hari pertama, sahabat Nabi tengok apa yang Nabi sembahyang. Sahabat ni memang mata dia macam kamera. Maka dia tengok Nabi tak buat, tak rajin, tak bagi tahu kita, tak war-warkan, tak ada iklan. Apa dah lagi buat banner ke benda semua, tak ada war-war, tak ada apa. Tiba-tiba Nabi sembahyang malam. Sahabat jadi cemburu lah. Jadi kita nak kena sembahyang, kita nak dapat pahala. Maka mereka ikut Nabi SAW pada hari pertama itu, tapi tak ramai. Apabila hari kedua Nabi keluar untuk solat malam lagi, keluar masuk masjid Nabi, sahabat jadi makin ramai pula. Bila sahabat makin ramai, dalam keadaan tidak ada apa-apa jemputan, iklan, war-war, tak ada. Nabi hanya solat sendiri-sendiri. Tiba-tiba sahabat datang. So bila sahabat hari pertama datang, yang hari kedua tak datang, samalah. Dia akan rasa cemburu, rasa itu, rasa ini. Dia pula hari kedua dia datang, dah makin ramai. Hari ketiga Nabi tak keluar-keluar. Sahabat yang tunggu makin ramai, maka Nabi tak keluar. Hari yang keempat Nabi keluar. Nabi kata, sesungguhnya aku tahu apa yang kamu lakukan semalam. Maksudnya keluarlah, tunggu Nabi SAW nak sembahyang sama-sama. Tetapi aku tidak keluar, in khasyitu an tufrada alaikum. Aku tak buat, maksudnya tak buat sembahyang malam yang seperti aku buat pada malam pertama, malam kedua, kerana aku takut akan menjadi fardu ke atas kamu. Fardu ke atas kamu. So sembahyang tarawih pada waktu malam itu ada asalnya dalam agama kita. Apabila zaman Umar bin Khattab, dia kumpulkan umat Islam sembahyang dalam masjid Nabi ramai-ramai. Imamnya adalah Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari. Kemudian disebut ni'matul bid'atu hadhihi. Sebenarnya inilah bid'ah yang paling baik. Sembahyang ramai pada bulan Ramadan, pada malam hari, iaitu kita panggil sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih ni tuan-tuan, isu daripada zaman dulu sampai zaman sekarang tak selesai-selesai. Saya heran, dekat negara lain tak ada pula isu ni. Wallah, saya tak tahulah. Tapi dekat negara kita, sepatutnya semakin umur kita meningkat, semakin pengetahuan kita meningkat, kita dah semakin merasai bahawa yang penting adalah beramal. Yang penting adalah beramal. Sebab kita nak jumpa Tuhan dengan amalan kita. Dengan amalan kita. Kadang sini bising, sana bising. Benda ni hatta, maaf, kita pun orang masjid, kita pun orang surau, kita tahu. Hatta ini kenapa buat 20, kenapa saya tak buat 10? Kalau tuan-tuan Islam, okey lah, tak ada sama ada 20 atau 8. Di ni 9 ada pula 10 rakaat, ada 3 pula benda dan benda 10 rakaat pula. Kenapa begini? Kita sebagai makmum yang nak datang ni, kita dah macam mana ni? Baik, panduan, walaupun kebanyakan yang datang pada malam ni memang orang kaki surau, kaki masjid, dia tak ada masalah, tak ada isu pun. Semayang ni kalau imam sini buat 300 rakaat pun dia semayang juga, tak ada masalah pun. Tapi kita nak mencari seperti yang saya sebut tadi, yang penting adalah beramal. Amal itu yang penting. Ada satu tempat buat 20, ada satu tempat buat 8. Lebih kurang. Kita contoh, kita diberi pilihan, ataupun ada tempat, kita nak pilih yang mana. Bukan kita kata 20 tu yang terbaik, bukan kita kata 8 tu yang terbaik. Yang terbaik adalah seseorang itu dia mampu untuk bersemayam sama-sama dengan imam sehingga imam selesai. Itu yang terbaik. Nabi sebut dalam sebuah hadis, man qama, ini khusus untuk bulan Ramadan, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang berdiri bersama-sama dengan imam, maksudnya semayang bersama-sama dengan imam, diri maksudnya semayang sampai imam habis semayang, maka dia akan dapat pahala qiyamul lail pada malam tersebut. Pahala qiyamul lail pada malam tersebut. Maksudnya, siapa yang semayang sama-sama dengan imam sampai habis. Kalau semayang tarawih, bila kita nak tentukan habisnya semayang, witir lah. Witir. Kalau orang semayang 20, 23 lah rakaat ke-23. Orang semayang 8, rakaat ke-11. Maksudnya, siapa yang semayang sampai imam habis semayang witir, maka dia mendapat pahala qiyamul lail. Itulah semayang dia yang terbaik sebenarnya. Sama ada 8 atau 20. Betul ada perbahasan para ulama bahas, betul dia bahas mana lebih bagus, lama berdiri ke banyak rakaat. Ada orang berdiri semayang 8 je,
Sembahyang 8. Tapi satu rakaat tu dia baca 2 muka surat. Maksudnya berdiri lama. Kawan ni sembahyang 20 betul, tapi dia baca 3 kul setiap rakaat. 3 kul. Dia berdiri sekejap lah. Ulama bahas, betul, kita ulama bahas. Kalau tuan-tuan buka buku fiqh bahas, diri lagi lama lagi bagus ke, atau rakaat lagi banyak lagi bagus. Tetapi perbahasan itu mungkin memberi manfaat pada setengah pihak. Pada pihak rakyat Marahin ini yang penting beramal. Kalau dalam keadaan dia rasa kekuatan, kudrat, masa, kesempatan itu sesuai untuk diri dia yang ambil yang berdiri lama, ambil yang 8 tu, walaupun sembahyang 8 tapi bacanya 2 rakaat satu hari, 1 rakaat, 2 muka surat 1 rakaat. Kalau dia rasa kekuatan, kesempatan dan sebagainya, dia sendiri yang melihat keadaan diri dia, dia rasa yang 20 rakaat, walaupun 20 rakaat, walaupun baca 3 kul, tapi 20 rakaat, maksudnya dia ada lebih kat mana? Dia ada lebih kat rukuk, dia ada lebih kat sujud. Kawan tu sujud 8 kali, kali 2, 16. 1 rakaat 6 kali 2. Kawan ni 20 rakaat kali 2, 40. Dia lebih pada sujud, lebih pada rukuk, lebih pada baca tasbih setiap kali perbuatan solat. Dia ada lebih kat situ. Walaupun dia punya berdiri tak lama, dia tak baca lama satu rakaat. So setiap itu ada kelebihan dia. Bukanlah kata kekurangan, tapi ada kelebihan. Tetapi yang paling baik adalah kita memastikan kita dapat bersama-sama dengan imam sampai imam habis. Itu yang terbaik. So kita pastikan kita punya ibadah malam itu diisi dengan amalan, bukanlah diisi dengan kita nak tahu kau sembahyang apa 8, kau tengok aku sembahyang 20, surau aku buat 20 contoh. Janganlah 20 baca 1 juzuk dah tu. Kamai. Padahal kita baru datang sehari, esok hari kedua kita tak datang pun. Tapi kita nak bangga surau kita buat 20, baca 1 juzuk dah tu. Akhirnya tak ke mana, sebab kita berjumpa dengan Tuhan, kita nak pada amalan kita. Pada amalan kita. Yang akhirnya tuan-tuan, insya-Allah saya nak kongsikan juga berkenaan dengan satu perkara yang harus kita ambil berat, iaitu berkenaan dengan niat yang baik, niat yang betul, niat yang bersih ketika mana kita bertemu dengan Ramadan. Kita ada banyak amal ibadah yang Allah sediakan untuk kita khusus pada Ramadan, tak ada pada bulan yang lain. Itu semua kita tahu. Dengan zakat fitrahnya, dengan solat, dengan sahurnya, dengan bukanya, dengan baca Qurannya, dengan Ramadan, dengan tarawihnya, dengan qiyam, macam-macam ibadah yang kita buat. Kita sendiri pun tak tahu kita nak buat yang mana, nak tempuh yang mana. Tetapi semua ibadah yang Allah kurniakan, apa bentuk, apa jenis pun dalam bulan Ramadan itu, semuanya berkongsi satu syarat yang sama. Betul, puasa ada syaratnya, zakat ada syaratnya, semayang ada syaratnya, semua. Tetapi semua itu berkongsi satu syarat asas yang sama, iaitu niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas ni semua ibadat terpakai. Niat yang betul, niat yang suci, niat yang ikhlas, itu semua ibadat memerlukannya. Dan niat ini bukan hanya memberikan kita ibadat kita tu diterima saja. Antara syarat ibadat diterima, niat tu ikhlas. Kita tahu benda tersebut. Tapi ada satu benda yang kita kena tahu pasal niat yang betul ini, adalah dia sebenarnya memberikan kita bantuan, membantu kita untuk dapat pahala ketika mana kita tak ibadah. Nah, ini special sikit. Ada satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut, ma min imri'in kana alaihi salatun faghalabahu alaihi naumun kutiba lahu ajr wa kana naumuhu alaihi sadaqah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tidak ada seorang ini dia nak sembahyang malam. Maka dia tidur. Faghalabahu alaihi naum. Tapi dia tertidur terlebih, terlajak tidur. Akhirnya dia tak sempat sembahyang malam, sebab sembahyang malam kena sembahyang sebelum subuh. Tapi disebabkan tidur dia menguasai dia, hadis kata dia terlajak tidur. Bila dia terlajak tidur, tapi Nabi kata dekat sini, kutiba lahu ajru salatihi. Dia dapat pahala sembahyang malam tu. Nak sembahyang malam, nak dapat pahala sembahyang malam, mesti sembahyang malam, itu syaratnya.
Tapi bila tak sembahyang malam, sepatutnya tak dapatlah pahala. Nak dapat pahala sedekah kena macam ni, kena sedekah lah. Tapi hadis ni kata dia dapat pahala sembahyang tu, walaupun dia tak sembahyang malam tu. Nabi sebut lagi, wa kana naumuhu alaihi sadaqah. Dan malam dan tidur dia pada malam tu kira sedekah. Kira sedekah. Maksudnya apa? Seorang itu dia tidur, dia niat, aku nak sembahyang esok ni, aku bangun pukul 4 pagi, kunci je 4 pagi, bagi tahu rumah, jangan lupa kejut pukul 4 pagi, nak sembahyang malam ni esok. Tiba-tiba Allah takdirkan dia tidur terlampau nyenyak, tak dapat bangun pukul 4 pagi, bangun-bangun dah subuh. Rumah pun tak tidur, terlajak tidur, jam dah berbunyi pun dia tak terbangun. Kira tak sembahyang pada malam tersebut. Kalau ikut hadis tadi, Nabi kata apa? Dia dapat pahala sembahyang malam. Dan tidur dia tadi, terlajak tidur 2 jam tadi tu, daripada pukul 4 sampai pukul 6 tu dia kira sedekah. Allah sedekah kat dia. Sedekah ni maksudnya apa? Sedekah pemberian tanpa balasan. Itu maksud sedekah. Saya sedekahkan kamu jam ni, maksudnya apa? Kita tak perlu bayar untuk jam tu. Itu namanya sedekah. Pemberian tanpa balasan. Maksudnya Allah bagi kira sedekah lah tidur 2 jam tu. Sepatutnya 2 jam tu dia kena sembahyang. Untuk dia dapat pahala sembahyang malam, dia kena sembahyang 2 jam tu. Tapi dia dapat pahala sembahyang malam 2 jam itu tanpa dia sembahyang. Dah lah tanpa dia sembahyang, dia tidur pula. Tidur dia tu kira pahala. Macam mana boleh jadi macam tu? Para ulama kata kerana pada malam tersebut sebelum dia tidur, dia berniat. Dan niat dia itu membantu dia mendapat pahala dalam keadaan dia tak buat amalan tersebut. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Ada orang ni dia sakit atau dia musafir. Dia sakit, maksudnya dia tak sepatutnya dia sembahyang sunat, tapi dia tak sembahyang sunat sebab dia sakit. Atau dia sepatutnya dia sentiasa puasa sunat, tapi dia tak puasa sunat sebab dia musafir, letih, sakit dan sebagainya. Nabi kata dia dapat pahala macam dia buat amal ibadah ketika dia tak musafir ataupun ketika dia sihat. Ketika dia sihat, dia kuat puasa, kuat sembahyang sunat, puasa sunat. Bila dia sakit atau musafir, dia tak dapat buat benda tersebut. Nabi kata dia dapat pahala seperti mana dia buat, walaupun dia tak buat. Kenapa? Kerana niat yang betul. So niat main peranan pada memberi kita pahala. Dan kadang-kadang kita pun tahu urusan kita ni kadang-kadang berbeza. Ada orang dia tak semestinya 30 hari tu dia sihat. Maklumlah kadang-kadang kita orang tua begini-begini, ada benda yang berlaku luar daripada kita punya kekuasaan. Tapi tanamlah niat yang soleh, niat yang betul, niat yang ikhlas, niat yang suci kerana Allah pada awal Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan niat itu membantu kita untuk mendapat pahala di dalam bulan Ramadan, walaupun ada ketika kita tak dapat dan tak sempat luar kekuasaan kita untuk buat amalan tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan dapatlah kita sedikit daripada apa yang disampaikan pada malam ini, dan Allah SWT berikan kita istiqamah untuk beramal dan menerima segala amalan kita pada bulan Ramadan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.